Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hesah yang pertama bagi minggu ini. Dan pada hesah yang kedua minggu ini kita akan test periksa di dalam classroom kita ini. Semoga pelajar yang dengar video ini pada hesah yang kedua kita ada test. Maka pelajar kita tengok dia dapat tosop langrian tu. Dia nak ada soalan di dalam tu. Dan soalan saat itu kocoi saat itu wak biar di kocoi lah ko 40 ko, insyaAllah 20 markah insyaAllah. Dan ini adalah test selepas belajar dan supaya nak make kenen pada test kita insyaAllah. Dan semoga ustazah harap kepada pelajar semua baca dan ulang dengan pengajian yang kita ngaji telah lepas. InsyaAllah kita akan manfaat dengannya insyaAllah. Maka pada hari ini kita nak ulang, kita nak tuan pelajaran yang kedua, hadis pelajaran yang kedua, iaitu pada tajuk apa? Adama mubalat al-halal wal haram. Adama mubalat al-halal wal haram. Makna apa adama mubalat al-halal wal haram? Iaitu tidak peduli benda yang halal ataupun benda yang haram. Manakah tuabut hadis, manakah lafaz hadis ya? Kita tengok iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iaitu ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram, rawahul Bukhari. Ini adalah hadis. Ustazah nak goyak, nak syarah, nak goyak makna secara ringkas bahawasanya hadis ini daripada rawi hadis iaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ambil hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi berkata, Nabi bersabda, Nabi katakan ya'ti 'alan nas, didatangkan kepada manusia, akan datangkan sesuatu masa, dia akan datangkan satu ketika kepada kita, kepada manusia. Masa mana yang nak datang kepada kita? Itu ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'i ma akhadha minhu. La yubalil mar'u. Akan datangkan kepada kita, kepada manusia saat itu. Manusia tu tidak peduli lagi kepada apa? Ma akhadha minhu, kepada harta benda hok dia dapat, kepada sabsin hok thi yo dairap, atau sabsin thi kau dairap pada harta benda yang dia dapat saat itu. Dia tak padu kata benda hok yang boleh, benda hok dia dapat saat itu daripada benda yang halal ke daripada benda yang haram. Ikutlah harta saat itu nak mari secara halal ke haram yang mik belaka. Kalaulah halal maka mujalah. Tetapi kalaulah benda hok ia boleh saat itu daripada benda yang haram, maka apalakah kita nakkan ada? Apakah yang kita nak puncai benda yang kita boleh tu? Kita habis ngaji, kita habis ngaji semua mahalai, kita pergi kerja, kita tengok dak kerja kita boleh tu gapo? Adakah benda hok kita boleh duit gaji saat itu? Kita buat saat itu melalui benda tu benda molek ke benda tak molek. Kita tengok pada masalah ni banyak orang yang tak padu dah kata duit hok je boleh, duit hok je dapat saat itu daripada benda gapo. Kalaulah benda halal maka alhamdulillah. Tetapi kalaulah benda saat ni tu benda yang haram, benda yang ya boleh saat itu daripada benda gapo, benda yang tidak molek, maka apakah kita nak puncai dengan duit tu? Sedangkan lagi duit tu saat itu benda yang haram. Apabila haram, kita dapat dosa dengan Allah Subhanahu Taala. Itu adalah maksud hadis yang ustazah baca tadi. Marilah kita sama-sama tengok isi dalam lagi yang kita akan merajaah, yang kita akan tuan pada hari ini. Biar kata rawi hadis ataupun saringan hadis ustazah baca saat itu dia, iaitu Abu Hurairah. Siapakah Abu Hurairah? Kita kenal tak nama dia, nama gapo? Kita mai tengok perawat yo ataupun perawat ringkas bagi Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakrin.
Nama dia Abdurrahman bin Sakhrin. Mudah-mudahan Abdurrahman bin Sakhrin. Kebanyakan kita biasa dengar. Abdurrahman bin Sakhrin patu iaitu kinahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hurairah. Iaitu Nabi gelar kepada Abdurrahman bin Sakhrin saat itu dengan Abi Hurairah. Kita dak kenal dengan Abi Hurairah, bukan nama dia. Itu nama gelar hok Nabi letak kepada dia. Dia tu nama gapo sungguh, iaitu Abdurrahman bin Sakhrin. Nabi gelar, Nabi tang culen kepada Abdurrahman bin Sakhrin tu dengan Abi Hurairah. Abi Hurairah ni makna gapo? Iaitu makna Abi tu bapa, Hurairah anak kucing, bapa bagi anak kucing. Sebab gapo Nabi boleh gelar ya Abi Hurairah bapa bagi anak kucing? Sebab Abu Hurairah sangat-sangat suka kepada anak kucing. Dia cakap mai dia suka sangat kepada anak kucing. Lalu tu Nabi gelar dia tang culen pada dia nama apa, iaitu Abu Hurairah. Lepas tu Abu Hurairah ni aslama fi sabi'ati minal hijrah. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-7 hijrah. Waktu laziman, dan dia saat itu sentiasa duduk dengan Nabi seumpama. Nabi ikut mana dia pergi turut. Nabi duduk situ, dia duduk situ. Nabi duduk sini, dia duduk sini. Atau turut seumpama dengan Nabi. Dia duduk sekali dengan Nabi seumpama. Dia ada teman Nabi seumpama. Lepas tu wakana harisan alal ilmi wal hadis. Dan dia saat itu seorang sahabat yang dia suka belajar ilmu, suka cari ilmu hadis. Wa min sama kana ahfazus sahabat, dan juga di sana dia saat itu adalah sahabat yang ingat hadis banyak sekali. Di kalangan sahabat ramai-ramai tu dia tu orang yang banyak ingat hadis sekali. Lepas tu dia ingat daripada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa ribu hadis, iaitu 5374 hadis. 5374 hadis. Wa tawaffa bil Madinah, dan Abu Hurairah ataupun Abdurrahman bin Sakhrin saat itu mati di Madinah, dan dia ditanam di Baqi'. Ni adalah salah satu kubur yang duduk di Madinah. Lepas tu dia mati saat itu pada tahun yang 57 Hijrah, ataupun satu kelompok lagi yang kata tahun 59 Hijrah. Tetapi yang sahih, yang betul sekali, iaitu tahun apa dia mati, iaitu 57 Hijrah. Ingat boleh. Lepas tu ma'anil mufradat, makna kalimah mufradat. Al-halal makna gapo, al-haram makna gapo, yang kita baca di dalam hadis. Iaitu ya'ti 'alan nasi zamanul la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Halal haram. Halal makna gapo, haram makna gapo. Al-halal dia kata manasallahu wa rasuluhu ala tahlilihi, barang yang dinas, barang yang didalil, barang yang memberi wilatan kepada kita, iaitu pihak wilatan kepada kita, iaitu Allah dan Rasul. Allah iaitu Al-Quran, Rasul iaitu hadis. Kata benar saat itu ala tahlilihi, kata benar saat itu benar yang halal. Dan ini makna halal. Apakah makna haram? Iaitu manasallah, barang yang dinas, yang didalil, yang dilaksanakan daripada Allah iaitu Al-Quran, dan daripada Rasulullah iaitu hadis, ala tahrimihi, di atas benda saat itu adalah benda yang haram. Dan Quran dan hadis telah sebut kata benda-benda tu haram, adalah benda-benda tu haram. Halal. Supaya halal. Haram dengan halal. Bukan haram dengan haram. Baik. Baik lagi. Apakah dia kata lagi tu? Makna al-ijmali. Makna ijmali kita ayat dah bawah ni, kata ni nak sebagai nak hurai kepada kita sikit lagi, nak uji kita laik lagi. Dia kata akbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis tahziran min fitnatil mal. Iaitu pada hadis yang kita baca saat ni tu, ya'ti 'alan nasi zamanul la yubalil mar'u, saat ni tu hadis itu Nabi kata kan, iaitu maksud dia iaitu sing thi raudai jak hadis saat ni tu, Nabi nak royak gapo kepada kita pada hadis saat ni. Nabi so kita tahziran min fitnatil mal, so kita jaga daripada fitnah yang nak berlaku daripada harta benda. Dan fitnah di sini itu benda hok tak molek, hok nak berlaku dengan duit hok kita dapat, dengan harta benda yang kita dapat. Dan ia nak ada fitnah, ia nak ada benda hok tak molek. Kalaulah kita ambil daripada harta benda hok tak molek. Dan Nabi sejaga sungguh-sungguh kita nak dapatkan sekuk-sekuk ni, dan kita nak jaga. Dan kita boleh puluh kok, kita tahu kita jaga tak dengan puluh kok saat ni tu. Puluh kok saat ni tu daripada benda halal ke benda haram. Dan Nabi suruh kita jaga sungguh-sungguh, walaupun sekuk sekalipun Nabi suruh kita jaga juga. Lepas
Lepas tu di dalam hadis saat ni enggak menunjuk kepada kita, goyak kepada kita, kata itu adalah wahwa min ba'di dalain nubuwwatihi li ikhbarihi bil umur allati lam takun fi zamanihi. Iaitu hadis saat ni tu adalah salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat di sini kuam, orang panggil kuam patihan, kuam preset, kuam apa orang panggil benda kepelak hok Nabi yang kita tak ada tetapi Nabi ada. Iaitu di dalam hadis ni tu Nabi tahu benda masa depan. Deh, iaitu fitnah daripada harta benda tu pada masa Nabi ada tak? Dah berlaku tak? Tak. Tetapi pada masa kita lo ni kita pada masa kita Nabi ada lagi? Tak ada. Tapi nak iaitu Nabi cerita benda hok anakot. Deh, Nabi cerita benda hok anakot hok ia tu. Deh, tak ada dah. Deh, bahkan kita hok duk hidup pada masa lo ni. Dan Nabi tahu pada masa kita kata akan ada satu ketika, satu masa kata orang saat ni tu nak boleh harta satu-satu harta dia tak padu, kata harta saat ni tu halal ke haram. Dan Nabi tahu tengok tu, itu adalah kepelakan Nabi, mukjizat Nabi. Dan kita tahu tak kita nak mati bila? Kita tahu tak esok tu nak berlaku gapo tak tahu. Kalaulah kita tahu ini bukan mukjizat. Nah, kita tak ada mukjizat. Tetapi Allah memberikan kepada Nabi mukjizat yang nak Nabi tak ni tu tahu pada masa depan, yang nak Nabi tu nak peringatan kepada kita, so kita jaga harta benar, so kita jaga duit yang kita boleh kita dapat saat itu daripada benda yang baik, jangan ambil daripada benda yang tak molek. Itu adalah hadis yang nak tunjuk kepada kita. Yang pertama, hadis ni nak kita jaga daripada fitnah yang berlaku dengan harta benda. Yang kedua, nak kita nak tunjuk kata hadis ni tu adalah mukjizat Nabi, boleh dapat Nabi saat itu tahu masa depan. Lepas tu lagi wal malul haram, dan iaitu harta benda yang haram saat itu. Dan Imam Ghazali, salah satu imam yang besar, Imam Ghazali ni terbagi haram saat itu kepada dua bahagian. Yang pertamanya haram saat itu dengan sebab sifat dia sendiri, iaitu haram dengan dia dah haram doi atau normal hok yo selalu dah. Seperti dengan apa? Khamr. Khamr iaitu arak. Arak tu haram jak mula-mula dah. Yang kedua khinzir, babi. Iaitu babi tu haram jak mula-mula dah. Itu panggil haram dengan sebab sifat ia sendiri, dengan sebablah senak ia diri. Yang kedua Imam Ghazali iaitu haram tu dengan sebab apa? Yang kedua iaitu haram saat itu mari pada dengan kecacatan min jihatil iktisab, dengan kecacatan, dengan aku tak molekkan saat itu daripada usaha kita buat we di haram. Hok asal dia hok saat ni hok asal ya haram dah. Babi haram je asal dah, haram je mula dah. Tetapi haram yang kedua haram dengan sebab kita usaha. Bekno kita usaha seperti rebo. Dok biasa ni tu. Duit sama duit. Kita punya yang ni 20 kok, lepas tu kita pergi bayar 20 kok tak apa. Hok tu asalnya halal. Pergi butemu 20 kok. Aku nak ganti padamu 20 kok. Itu panggil benda halal. Tetapi apabila Muhammad kata aku nak punya Zaid 20 kok, Zaid tu mu nak bayar bila? Aku nak bayar bulan depan. 20 depan kena naiklah jadi 25 kok. Mu kena bayar diku 25 kok. 5 kok saat ni tu jadi duit rebo, duit dok biar. Kita usaha buat duit saat ni tu jadi rebo. Apabila jadi rebo haram dah. Hak ni bukan haram je asal, tetapi haram dengan sebab kita buat jadi rebo, buat jadi dok biar tu. Iaitu haram dengan sebab kita usaha. Hak ni Imam Ghazali terbagi haram kepada dua, haram dengan asal-asal yang sendiri sepengah babi, yang kedua haram dengan sebab apa? Sebab kita usaha sepengah rebo tu. Baik. Berharap. Lepas tu lagi kata Imam Ghazali juga ya orang panggil daripada darajatul halal wal haram, peringkat halal dan haram. Iaitu halal ada peringkat dia. Halal hok boleh pahala banyak, hok boleh pahala sikit, ya ada peringkat dia. Dan haram ada hok haram, hok dosa banyak. Ada hok dosa hok kau turun, kau sikit, ya ada peringkat dia. Kan dia juga. Kan rek hare hok dosa banyak, kan tisar hare hok dosa kurang sikit. Gitu deh. Sepengah gapo kalulah hok benda yang halal kita maya dia sejak mak kita. Maya dia sejak dengan tok email boleh 27. Tetapi kalulah kita gi maya dengan email dia sejak hare,
dia sejak di Mekah Madinah, maka kita boleh berganda-ganda gapo pahala. Itu panggil peringkat tak serupa. Dia halal belaka tetapi ada peringkat. Dia boleh pahala sikit, boleh pahala banyak, boleh pahala banyak benar. Hari pun hari hok dosa sikit, hari hok banyak benar. Hari hok duk tengah yang ya ada. Hok tu panggil peringkat hok hari dan halal. Apakah yang kita dapat daripada hadis ini? Yang pertama, fawaid hadis iaitu yang kita dapat pada hadis ini iaitu yang pertama iaitu bayan mukjizatun nabi. Hadis ini nak nyata, nak goyak kepada kita bahwasanya nabi ada mukjizat. Apakah mukjizat di dalam hadis ini? Iaitu nabi tahu masa hadapan, masa depan, ru'anakut. Yang kedua, di dalam hadis ini nak kita jaga daripada fitnah-fitnah yang mari daripada harta benda. Iaitu ya kita nak orang panggil nak boleh satu-satu kau, kita kena jaga. Kata duit saat ni tu yang kita dapat, kita kena jaga. Duit saat ni tu halal sungguh. Tak campur gaul dengan benda yang haram sungguh. Kena jaga. Nabi suruh kita jaga. Lebih-lebih lagi pada akhir zaman. Pada masa kita ni, masuk akhir zaman, pada masa nak kiamat ni, banyak haru-haru. Kalaulah kita tengok kok kita ni, banyaklah begitu. Dan kok bakok kok mana tu, lebih-lebih lagi lah. Maka waliyazubillah, janganlah kita termasuk di dalam golongan itu. Waliyazubillah min zalik. Yang ketiga, al-halal, iaitu kita saat ni ada peringkat halal, ada peringkat hok boleh pahala banyak, boleh pahala tengah, boleh pahala sikit. Hok hari pun ada hari hok dosa banyak, ada hari hok kuat sikit, ada hari hok wemna. Ada peringkat dia. Yang keempat, hadis ni nak ayat so kita ke apa? At-targhib fi talabi kasbil halal. Songsa kita usaha cari benda yang halal, cari duit daripada benda yang halal. Jangan lepas tu watarhib, dan so kita jauh daripada cari duit, cari harta benda daripada benda-benda yang haram. Dan itu yang kita dapat daripada hadis yang kedua ini. Maka ini sebagai orang panggil ulang, top tuan kepada kita. Dan juga Ustazah harap kepada kita, ulanglah sekali lagi ataupun 2 kali ataupun 3 kali supaya kita boleh jawab soalan. Dan juga bukan sekadar jawab soalan, kita boleh guna di dalam hidup kita, buat witencai kita. Kata kita jangan make lah, jangan usaha lah nak buat, nak dapatkan duit banyak, like dengan kita buat dengan benda haram. Janganlah. Siapa tahu tu. Dan ini adalah pengajaran yang kita dapat. Dan pada hisah yang kedua, jangan lupa kita pakat-pakat test peksa kita tosok di dalam classroom kita. Duk tepat bab tosok langrian. Pergi jawab soalan tu. Tak kena tulis ni cim-cim gitu ya. Tapi kena baca soalan tu lah. Jawab betul, insya-Allah dapat markah yang tinggi-tinggi belaka. Semoga semua bitaufiq wan najah. Maka akhir kalam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.